Saya Chen Fan, hanyalah seorang jurujual biasa. Tak pernah terbayang hidup saya berubah kerana bungkusan ini. Siapa yang tak ada kerja buat gurauan begini? Reka bentuk ini macam hadiah Valentine yang saya beli untuk Lily. Halo Encik Zeng. Chen Fan di sini. Kenapa masih lambat? Kalau tak dapat pelaburan pengerusi wang, awak boleh terus bersihkan meja dan pergi. Ya, Encik Zeng. Saya sampai sekarang. Baik-baik. Mungkin model yang sama. Tak mungkin Lily buat hal begini. Pengerusi wang. Saya dari kumpulan Kiwe, pengurus pelanggan. Nak bincang pelaburan. Apa benda ni? Tak nampak saya sibuk? Tunggu di luar. Baiklah, awak selesaikan dulu. Aduh, kayak memang best. Siang hari pun. Tapi saya ada Lily. Tak cemburu. Pelan sikit pengerusi. Ada orang di luar. Suara ini macam suara Lily. Jangan-jangan nota ini memang benar. Wahai perempuan, awak khianat kekasih sampai tahap ini. Buat lebih kuat. Ayo, pengerusi jahatnya awak. Chen Fan cuma lelaki biasa. Chen Fan. Kui Lily. Memang awak. Oh. Dia itulah kekasih. Kamu itu berkunjung lagi. Sayang kecil. Aku bunuh kau. Chen Fan. Chen Fan, lepaskan. Lepaskan. Jauh sini. Aku pukul mati kau. Pui! Kui Lily. Kenapa? Perasaan kita 3 tahun. Kenapa kau buat aku begini? Sebab kau ini si sayang kecil. Diri sendiri miskin. Rumah ada ibu sakit. Apa yang Encik Wang boleh beri? 10 keturunan kau tak mampu? Sayang kecil. Aku tidur di perempuan kau. Itu rezeki kau. Berani lawan balik. Nampaknya kau cari maut. Sayang kecil. Encik Wang, lelaki macam ini tak patut Encik marah. Kita pergi tempat lain. Saya buat Encik tenang sikit. Sekarang marah sangat. Boleh tenang atau tidak? Terpulang pada awak. Alah, saya pasti puaskan hati Encik. Hahaha. Chen Fan, berani pukul Encik Wang. Kau dipecat. Esok jangan datang. Ya Tuhan. Apa salah aku sebenarnya? Kenapa kau buat aku begini? Ada duit, ada kuasa, patut kena bully ke? Anak muda. Nak ubah nasib? Nak pijak semua yang hina kau ke bawah kaki? Siapa tak nak? Tapi sekarang aku Buka dan lihat. Ini milik kamu, pos masa depan. pos masa depan. Pembungkus ini sama macam yang hantar seluar dalam itu. Datuk. Kumpulan Yuntian. Presiden wanita sebuah syarikat hartanah akan diserang. 7.40. Tak sempat. Selamatkan dia dulu. Presiden Su, semua syarikat telah dikerah. Akaun sebut harga akan diisi dalam 3 hari. Sesi sebut harga minggu depan. Jangan ada masalah. Presiden Su bincang tentang sesi sebut harga negara Yuan ini. Kumpulan Yuntian akan bersiap sedia? Sebagai Dewi Perniagaan Hai Cheng, apakah kriteria pasangan hidup anda?
Presiden Su tidak terima temu ramah tanpa temu janji. Kawal keselamatan halang mereka. Anda tak berhak halang kami. Ke tepi, Tinggal seminit. Presiden Su, saya nak cakap dengan awak. Berhenti. Awak buat apa? Presiden Su dalam bahaya. Saya datang selamatkan dia. Selamatkan? Saya rasa awak sekutu mereka. Bukan pos masa depan ini benar. Kalau tak selamatkan dia, tak sempat. Oh ya, saya teman lelaki Su Chingran. Saya hantar kad pekerjaan dia. kenapa tunggu? Serang. Presiden Su, hati-hati. Lepas. Presiden Su, ni memang kad pekerjaan awak. Mungkinkah dia betul teman lelaki awak? Awak merepek lah. Mana ada teman lelaki? Siapa awak? Lepas saya? Jangan bergerak. Saya datang selamatkan awak. Bangsat. Kalau awak tak lepaskan, saya akan... Su Kingran. Ini... Bunuh orang. Lari. Lindungi Presiden Su? Budak, jangan cari pasal. Pergi. Kalau tak, Kau pun mati sama. Kau tak berguna. Miskin sial. Ibu sakit lagi. Apa yang Encik Wang boleh bagi? Inseng bakok boleh. Nak ubah nasib. Nak pijak semua yang hina kau. Pijak bawah kaki. Buka dan tengok. Ini untuk kau, pos masa depan. nak ubah hidup sepenuhnya? Cuba nasib sekali ini. Awas. Kau memang tak takut mati? Aku rela mati daripada hidup hina lagi. Serang dia. Kau okey? Kau okey? Tahan sikit. Kau okey? Ingat Sukingran, kau hutang aku nyawa. Ambulans. Cepat panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Hello, Pusat Kecemasan? Chen Fan, pengurus pelanggan kumpulan QE, kerana kekasihnya dan Wang Deva berkonflik sehingga dipecat. Aku tak kenal dia pun. Macam mana dia dekat kerja aku? Dan macam mana dia tahu ada orang nak bunuh aku? Lily, kenapa kau buat aku macam ni? Encik Chen, kau okey? Encik Chen, Lily, tu bekas kekasih dia ke? Mark. Ibu, anak tidak pandai, tidak dapat menyembuhkan ibu. Saya bukan... Saya akan berusaha cari duit supaya ibu hidup senang. Sudahlah, dia selamatkan nyawa saya. Baik, baik. Saya percaya awak... Sayang Cingran, akhirnya awak datang. Awak berdua ini... Meng Meng, saya... Presiden Su, awak nak kahwin dengan saya? Presiden Su, nak kahwin dengan saya? Presiden Su, saya baru bermimpi. Maaf ya. Bermimpi? Awak anggap kami budak 3 tahun kah? Cingran, cakap benar. Selama ini, awak tak datang cari saya. Bukan sebab lelaki ini kan? Meng Meng, jangan buat hal. Itu kemalangan saja. Encik Chen, terima kasih kerana sanggup berkorban. Apa sahaja permintaan awak, selagi saya mampu, saya pasti tunaikan. Fikir baik-baik dulu. Janganlah nak minta permintaan pelik-pelik. Meng Meng, Presiden Su, saya belum fikir lagi. Nanti saya beritahu. Boleh? sudah tentu, janji ini sentiasa sah. Meng Meng, Encik Chen, serahkan pada awak. Saya ada urusan penting. Presiden Su sudah dapat tahu? Orang keluarga ya. Memang dia pergi ke balai polis. Jumpa lagi Presiden Su. Itu Dr. Lee. Kenapa awak tengok saya begitu? Chen Fan, betul kan? Cingran ialah kawan baik saya. Kalau awak berani, ada sedikit pun niat lain padanya, saya akan jadikan awak sida-sida terakhir di negara Hua. Dr. Lee, jangan risau. Terhadap Presiden Su, saya langsung tiada niat lain. Baguslah begitu. Oh ya. Ini, saya jumpa di pintu. Ada tulis nama awak. Ini awak punya? Ini pos masa depan.
Itu, Dr. Lee. Tolong awak keluar sekejap. Nak buka bungkusan pos. Misteri sangat. Cepatlah, nanti nak tukar ubat. Dulu, pos masa depan tolong saya selamatkan. Presiden wanita nombor 1 Hai Cheng. Saya dapat janji Su Qingran. Kali ini, apa pula peluang yang dibawanya untuk saya? Ini, Chen Fan dah siap belum? Banyak lagi pesakit tunggu saya. doktor. Nyawa orang dipertaruhkan. Hantar saya ke hospital bandar ketiga. Ah, Cepatlah. baik. Jangan sampai apa-apa terjadi. Si tua ni. Salah kan? Anak awak sendiri. Berani sangat mengacau pengerusi wang. Cakap banyak apa? Keluarkan mereka. Kosongkan rumah ini. Saya nak jadikan bilik pemulihan untuk haiwan peliharaan baru saya. Ya, pengerusi wang. Berhenti. Mak! Lalu. Ibu, apa yang terjadi pada awak? Chen Fan, dia hampir mati. Cepat, ventilator. Apa yang awak buat? Jauh. Tak boleh. Chen Fan, tempat ini sudah diambil alih oleh pengerusi wang. Semua barang di hospital ini, awak tak boleh guna. Ini hospital. Tempat untuk menyelamatkan nyawa. Dengan apa hak awak buat begini? Dengan hak apa? Karena saya pemilik terbesar hospital ini. Semua di sini milik saya. Kalau nak rawat si tua ini, cari tempat lain. Keadaan pesakit sangat kritikal. Sudah tak sempat untuk pindah hospital. Ibu. Lily, atas ikatan kita 3 tahun ini, saya mohon suruh pengerusi wang berbelas kasihan. Lepas ibu saya guna ventilator, saya terus pergi. Chen Fan, awak tak tengok diri sendiri. Macam mana rupa awak? Ibu awak mati atau tak? Apa kena mengena dengan saya? Buddha, bila awak berani layan saya, awak patut fikir hari ini. Saya nasihat awak, untuk ibu awak, cepat uruskan urusan pengebumian. Kamu, Chen Fan, ibu awak tak ada degupan jantung. Ibu jangan takutkan saya. Ibu. Dokter, Ibu. Pengerusi wang, macam mana ni? Si tua ini takkan betul-betul mati. Tak perlu takut. Dia mati kerana sakit sendiri. Tak ada kaitan dengan kita. Awak. Baik, saya datang sekarang. Usir mereka keluar. Bersihkan rumah ini. Disinfeksi bersih. Aku tak nak anjing aku dapat penyakit kotor. Ya. Pergi. Tak payah usir, kami pergi sendiri. Chen Fan, bawa makcik ke tempat aku. Boleh. Tak. Aku ada cara lagi. Aku boleh selamatkan mak aku. Chen Fan, apa ini? Jangan ambil ubat sembarangan. Beri aku. Ubat apa ni? Tak ada arahan pun. Pos masa depan. Apa pun ubat ini, aku merayu, tolong selamatkan mak aku. Ini harapan terakhir aku. Lelaki ni, dah gila ke? Orang dah mati, nak bagi ubat lagi. Apa gunanya? Sudahlah kawan, kami cuma ikut arahan. Tolong beri laluan. Jauh sini. Jangan sentuh mak aku. Aku lawan kau. Berani lawan balik, ya? Bagi muka tak nak serang, campak dia sekali. Apa yang kau buat? Lepas. Nanti aku lapor polis. Jangan pukul anak aku. Mak. Bangun! Ini macam mana boleh? Cepat. Cepat dilaporkan pada pengerusi wang. Mak, you dah sedar. Tadi awak buat aku takut. Aku ingat awak... Syaufan, jangan nangis. Badan mak sihat saja. Tapi tadi dia dah mati. Macam mana boleh hidup semula? Mungkinkah ubat Chen Fan tadi? Mak Chen Fan hidup semula. Apa? Pengerusi wang, si tua itu, betul-betul hidup semula? Ada perkara macam ini? Sudahlah. Cuma 2 nyawa tak berguna. Banyak peluang nak uruskan mereka. Sekarang, yang paling penting ialah sesi sebut harga minggu depan. Pengerusi ia kata. Pengerusi ia kata apa? Betul ke? Tentulah. Kalau perkara ini berjaya, kumpulan Fugi akan jadi nombor 1 di Haicheng. Pada masa itu, Su Qingran dari kumpulan Yuntian pun akan tunduk menyembah aku. Isteri orang terkaya Hai Cheng. Buang Chen Fan si sampah itu memang pilihan paling bijak dalam hidupku. Dr. Lee. Chen Fan,
Pemeriksaan makcik, semua petunjuk normal. Jika tiada halangan, bulan depan boleh. Sedia pembahan. Terima kasih, Dr. Lee. Tak ada apa. Ubat ini semua beri pada aku. Mana ada terima hadiah, tapi tak buat kerja? Oh, aku ada hal lain. Pergi dulu. Bila keputusan ujian keluar, aku hubungi awak. Pergi dulu. Mister, Dr. Lee ini sungguh pantas bertindak. kali ini nasib baik selamat. Chen Fan, kau nak hadapi Wang Defa macam mana? Kalau kau perlukan, aku boleh guna semua sumber untuk serang kumpulan Fugui. 3 tahun lagi, aku pasti buat Wang Defa bangkrut dan masuk penjara. Terima kasih, Cik Su. Tapi hal ini, aku nak selesaikan sendiri. Selesaikan sendiri. Chen Fan, kumpulan Fugui ini, walau tak standing kumpulan Yuntian, tapi bukan kemampuan kau untuk lawan seorang diri. Dulu mungkin tak boleh, tapi sekarang aku yakin. Wang Defa, Kui Lili, tunggu saja. Kebangkitan sebenar bermula sekarang. Cik Su, kau nak buat apa? Chen Fan, jangan gerak. Aku tak tahan lagi. Cik Su, akulah yang tak tahan. Sungguh, aku mohon lepaskan aku. Tak boleh. Tak tukar ubat luka kau macam mana nak sembuh? Meng Meng, tolong. Chen Fan, jangan takut. Kali terakhir ni, nanti jadi. Aku tak percaya. Siap. Sudah. Aku nak sambung balik kaji pil kesayangan aku. Jumpa lagi. Cik Su, semua dokumen dah siap. Baik. Tolong bantu Encik Chen bangun. Kita bertolak. Cik Su, dia pun nak ke sesi sebut harga? Hehe. Susahlah. Pengerusi wang dari kumpulan Fugui dah sampai. Pengerusi wang, lama tak jumpa. Nampak lebih gagah. Saya dengar kabar, cubaan pengerusi agak besar. Tentunya pengerusi untuk projek anda yang ini bercita-cita untuk menang. Terima kasih atas pujian. Sebut harga ini perlu bergantung pada kemampuan. Kenapa? Sesi sebut harga dah mula, tapi Encik Su masih tak kelihatan. Saya rasa dia takut dengan pengerusi wang, tak berani datang. Wah, itu Su Qingran, dewi kita. Si oportunis. Encik Su, awak Dia? Encik Su, ramai betul orang. Kampungan. Entah kenapa Encik Su bawa dia datang. Chen Fan, sesi sebut harga kali ini sangat meriah. Separuh perusahaan di Haicheng dah datang. Awak kena berhati-hati, jangan merayau. Fahamlah. Chen Fan, kau memang hebat. Dulu mengorder doktor wanita, sekarang melekat pada Encik Su. Encik Su, saya nasihat awak, usir dia segera. Supaya si tak guna ini tak memalukan di sini. betul Encik Su. Bawa si tak guna ini ke mesyuarat, jelas-jelas nak orang tengok kumpulan Yuntian jadi bahan ketawa. Cara saya buat kerja, bukan urusan awak nak tunjuk ajar. Sayang kecil, tak sangka awak berani muncul depan saya. Kali lepas, mak awak terselamat. Kali ini tak akan sebertuah. Tak payah awak ingatkan. Hutang aku dan hutang ibuku akan ku balas berlipat ganda. Tunggu sahaja. Dari mana berani si sampah ini berkata begitu? Tak sedar diri. Nanti kami ajar dia. Tetamu yang dihormati, sesi sebut harga negara Yuan, ini kali pertama buat negara Hua. Proyeknya merangkumi tenaga, infrastruktur, pertahanan, dan lain-lain. Setiap satu bernilai emas. Antaranya, yang paling gemilang, pasti milik, proyek percutian surga biru di ibu kota negara Yuan. Betul ke? Ya, hebatnya. Ini syurga biru yang akan musnah. Ini bukan syurga, tapi neraka yang membawa maut. Proyek Bandar Peranginan, jumlah pelaburan dianggarkan melebihi 10 bilion dolar US. Akan dibangunkan sebagai Hotel 7 Bintang, kelab hiburan terkemuka, pusat beli belah mewah yang disatukan menjadi mercujaya pelancongan baharu bertaraf dunia. Nilai komersialnya tidak terhingga. Projek rentas negara sebegini, siapa yang dapat menguasainya? Dialah pemimpin mutlak untuk 50 tahun akan datang. Di Haicheng. Malangnya, hanya kumpulan Yuntian dan Fugui berkemampuan untuk membida. Kita cuma boleh tonton dan ambil sisa-sisa saja.
Sekarang saya umumkan, sesi sebut harga projek renta sempadan negara Yuan dimulakan secara rasmi. Lot pertama ialah hak perlombongan minyak di timur negara Yuan. Pengeluaran tahunan 100,000 tan. Harga tawaran bermula 800 juta euro. Kenaikan harga setiap kali, tidak kurang 50 juta euro. 850 juta. 900 juta. 1 bilion. 1 bilion sekali. 1 bilion 2 kali. 1 bilion 3 kali. Terjual, tahniah kepada pembida nomor 12. Lot seterusnya ialah pengembangan fasa 2 Taman Teknologi Negara Yuan dan hak operasi 15 tahun. Harga tawaran bermula 600 juta euro. 1 bilion. 2,5 bilion. Dana peserta lain dan niat membida sudah dianalisis sepenuhnya? Tenang, Presiden Su. Pesaing terbesar kita ialah kumpulan Fugui. Tetapi wang tunai cair mereka tidak melebihi 7 bilion. Manakala kita ada 13 bilion. Jangan sekali-kali bersikap sambil lewa. Projek lain boleh ditinggalkan, tetapi bandar peranginan tidak boleh hilang. Faham? Puan Su, bandar peranginan ini jangan dibida. Projek ini akan rugi besar. Jangan sesekali membidanya. Chen Fan, apa maksud awak? Jangan cakap sembarangan kalau tak faham. Nilai bandar peranginan ini tidak perlu diragui. Mana mungkin rugi besar? Projek bandar peranginan ini memang bagus, tetapi bagaimana jika negara Yuan alami kejadian tak terduga? Contohnya, gempa bumi, kebakaran, atau tsunami? Maksud awak, negara Yuan akan alami perubahan? Maksud awak, negara Yuan akan alami perubahan? Sangat mungkin. Jangan bergurau. Negara Yuan ialah negara paling sesuai didiami, paling selamat di Eropa. Keadaan yang awak sebut itu mustahil berlaku. Tiada yang mutlak. Bagaimana jika benar berlaku? Cukup, Chen Fan. Negara sekali projek Yuntian kerana awak selamatkannya. Jadi terkecuali. Kenal kedudukan awak, jangan ganggu urusan Yuntian. Apa saya cakap itu benar? Chen Fan, bandar peranginan ini penting bagi saya. Ini bukan saja untuk Yuntian, tetapi juga... Kesimpulannya, maaf saya tak boleh penuhi permintaan awak kali ini. Sediakan tawaran, mulakan dengan 5 bilion. Baik. Kalau cakap macam ni, Puan Su pasti tak percaya. Macam mana nak halang dia? 35 bilion kali ketiga, terjual. Tahniah kepada pembida nomor 3. Seterusnya, ini projek yang agak istimewa. Hak milik sebuah dok kapal di negara Yuan yang hampir bangkrut. Harga bukaan 8 bilion euro. Dok kapal. Kalau tsunami berlaku, bandar peranginan pun mungkin tenggelam, tapi dok kapal ini nilainya akan... Dok kapal. Negara Yuan pun tak ada laut. Tak hairanlah nak bankrupt. Harga lagi mahal sangat. Orang bodoh je yang akan bida. Betul tu. Yalah. Ada sesiapa nak bida? Kalau tiada pembida, projek ini akan dilakukan sebagai lowongan gagal. Saya bida 30 bilion. Chen Fan, awak buat apa? Bidalah. Puan Su, saya rasa projek ni pasti untung. Untung? Chen Fan, jangan kelakar sangat. Negara Yuan tak ada laut. Nak guna kapal untuk apa? Lagi pula terus bida. 30 bilion? Otak dah kena pukul ke? Hahaha. Kumpulan Yuntian kaya pun tak boleh bazir macam ni. Ini bukannya main-main. Chen Fan letak papan bida tu. Ini 30 bilion, bukan 300,000. Puan Su, bukankah ini untuk kurangkan kerugian Puan Su nanti? Saya faham, Cik Su. Saya sebut 3 bilion. Sekali sebut, terus capai sasaran. Akan ada orang berebut lagi. Mengarut. Apa hak awak, wakil kumpulan Yuntian untuk sebut harga? Kalau urusan besar Yuntian terganggu, awak sanggup tanggungjawabnya? Dia bukan orang Yuntian, sebut harga dia tak sah. Cik Su, adakah bidaan encik ini mewakili kumpulan tuan? Jika tidak, bidaan ini akan dianggap tidak sah. Kami akan minta Encik Chen keluar. Lelongan akan bermula semula. Maaf Chen Fan, saya tak boleh biar awak main-main. Dia Cik tak boleh Su, wakili kami. Saya ingat awak pernah kata, apa sahaja permintaan saya, selagi awak boleh, awak akan penuhi. Janji ini masih sah ke? Chen Fan, kenapa awak sebut ini sekarang? Apa maksud awak? Maksud saya, awak tunaikan janji itu sekarang. Bantu saya dapatkan dok kapal ini. Chen Fan, memang awak selamatkan Cik Su. Tapi sejak itu, dia tak pernah abaikan awak dan mak awak. Macam mana awak boleh buat begini? Awak ni terlalu keterlaluan. Guna jasa menyelamatkan awak untuk tuntut permintaan macam ni. Ini bukannya paksaan moral ke... Sungguh keji. Iksu jangan sanggupi permintaannya. Pendapat itu salah. Seperti kata pepatah, jasa menyelamatkan nyawa lebih besar dari langit. Presiden Su, awak ini tokoh perniagaan nombor 1 Hai Cheng. Beritahu kami, budi menyelamatkan nyawa ini patut dibalas atau tidak? Chen Fan, walaupun kamu minta 3 bilion euro, selepas sesi sebut harga, saya boleh penuhi. Mengapa gunakan cara begini? Pada masa ini, Tidak. Saya cuma ada satu syarat. Bantu saya menawar dokter kapal SY. Kalau awak setuju, saya akan pergi sekarang. Anggaplah saya tak pernah selamatkan awak. Kalau ini pun tak boleh, saya tak boleh tolong awak lagi. Su Qingran. Ingat baik-baik, Su Qingran. Awak berhutang nyawa pada saya. Presiden Su, perkara ini terlalu besar. Jangan sesekali setuju.
3 bilion euro ini, saya dan Su Qingran tanggung. Kumpulan Yuntian menawar 3 bilion euro. 3 bilion euro sekali, 3 bilion euro 2 kali, 3 bilion euro 3 kali. Terjual. Tahniah kepada kumpulan Yuntian. Memperoleh hak milik dok kapal SY. Mengapa Presiden Su? Cukup. Chen Fan. Puas hati? Presiden Su, percayalah. Projek ini pasti tak akan mengecewakan. Semoga. Su Qingran ini sungguh gila. Demi satu janji, habiskan 3 bilion euro. 3 bilion euro. Itu kan teman-teman negara Hua, hampir 24 bilion. Su Qingran, terlalu ikut perasaan. Baki dalam akaun 10 bilion euro. Jika tiada halangan, saya masih boleh dapatkan bandar peranginan. Bagus. Su Qingran, tadi aku risau. Nah itu, Tak dapat lawan kau. Tak sangka, kau sendiri dah buat bodoh. Si berdebah, kali ini, terima kasih. Hahaha. si berdebah ini nak bida projek percutian juga. Wang tunai kumpulan Fugi, paling banyak 70 juta euro. Dia berani kerana apa? Pengacara, jangan buang masa. Mulakanlah acara utama hari ini. Tetamu yang dihormati. Seterusnya, ialah sasaran terakhir sesi sebut harga ini. Projek percutian Syurga Biru. Percaya ramai syarikat di sini berbulan-bulan bersedia hanya untuk hari ini. Sekarang kuumumkan Projek Percutian Syurga Biru. 2 bilion euro, sebut harga, mula 2,1 bilion. 2,2 bilion. 2,5 bilion. Wang Deva ini, apa sebenarnya dia rancang? Xiao Zhou, sahkan kolam dana kita. Tolak 3 bilion untuk dok kapal. Kita masih boleh guna 10,3 bilion euro. Baik, Presiden Su, jangan beli. Projek ini benar-benar buat kau rugi besar. 7 bilion. Sudahlah, ada apa nasihat? Nasib baik dapat dok kapal ini. Walaupun Presiden Su habiskan duit, aku boleh bantu dia pulih sepenuhnya. Lagi 15 menit. 7 bilion euro. Langsung naik 3 bilion euro. Su Qingran ini, betapa beraninya dia. Kehilangan 3 bilion euro pun apa? Dia memang kaya raya. Bandar peranginan ini nampaknya tetap. Lihat kumpulan Yuntian. tawaran kumpulan Yuntian 7 bilion. Ada tawaran lebih tinggi? 7 bilion pertama. 7 bilion kali kedua. 7 bilion ketiga. 7,1 bilion. Mana boleh? Hadana kumpulan Fugi cuma 7 bilion. Dari mana duit nak tambah? Mungkinkah klannya lagi? Kenapa Presiden Su? Tak sangka pengerusi wang kami begitu berkuasa. Maaf, Su Qingran. Percutian ini saya ambil. Bukan kau yang tentukan. 7,2 bilion. 7,3 bilion. 7,8 bilion. 8 bilion. 8,5 bilion. 8,6 bilion. Aduh, sudah 8,6 bilion. Kumpulan Fugi sungguh menyimpan rahasia. Ini bukan pertandingan projek. Ini pertarungan ketua. Hai Cheng! Siapa dapat bandar ini? Dialah raja tanpa mahkota. 50 tahun akan datang. Raja tanpa mahkota apa? Bodohlah terjun ke lubang ini. Tak sangka Wang Deva berebut nak ambil. Baguslah. Rugilah dia. 80. Bukan. Dia nak beri saja pengerusi wang. Duit cukup tak? Kalau tak cukup, saya jual dok kapal SY. Boleh tolong tambah? Chen Fan, apa kau cakap? Macam mana Chen Fan? Kau tengok keadaan tak baik? Nak rapat dengan Encik Wang kami ya? Kenapa tak buat awal-awal? Si tak guna ini tak layak sapu kasut saya pun. Su Qingran, jangan kita berlengah lagi. Tunjuk kad terakhir terus. Kalau saya tak silap, kau cuma ada 10,3 bilion euro. Saya tawar 10,4 bilion euro. Saya tawar 10,4 bilion euro. 10,4 bilion euro. 10,4 bilion euro. Tukar ke mata wang negara Hua, lebih 80 bilion dah. Gila betul. Bandar peranginan ini, mana nilai sebanyak tu? 10,4 bilion? Mana boleh? Hahaha. Macam mana? Tak ada duit nak ikut. Suruh dia jual dok kapal tu. Bantu kau teruskan bidak lah. Cepat Chen Fan. Jual dok kapal tu, bagi duit pada Presiden Su. Kita masih ada peluang. Dok kapal saya ni masa depan cerah. Sekarang tak boleh jual. Kau tahu tak projek ini penting sangat bagi Presiden Su? Tanpa projek ini, Presiden Su tak boleh balik. Sudahlah Xiao Zhou. Dia ada sokongan daripada klan Ye. Walaupun jual dok kapal pun cuma setitik air dalam timba. Betul kata awak. Tambahan klan Ye. Dana kumpulan Fugi ialah 13 bilion. Pada akhirnya, terima kasih Wang. Di sebelah awak tu, kalau bukan dia, rugikan awak 3 bilion. À l'avenir, Monsieur Wang, kali ini kami mungkin tak menang. Presiden Su kali ini benar-benar kena sabotaj Chen Fan. Bawa sesiapa pun tak apa. Bawa orang kampung macam ni. Sekarang kumpulan Yuntian. Kedudukan pemimpin tak terjamin. Pengerusi, tunggu apa lagi? Cepat umumkan keputusan. 10,4 bilion kali pertama. 10,4 bilion kali kedua.
10,4 bilion kali ketiga. Tahniah kepada kumpulan Fugui. Memenangi projek percutian syurga biru. Hahaha. Mulai saat ini, akulah pemimpin nombor 1 Hai Cheng. Hahaha. Mulai saat ini, awaklah badut nombor 1 di Hai Cheng. Awak dah gila sebab tertekan ke? Bila masa ni masih nak berkeras? Sudah rugikan Presiden Su 3 bilion. Berani lagi nak tunjuk bodoh sini. Sayangnya Dewi Su tertarik dengan barang tak guna macam ni. Encik Su, saya sarankan awak hantar dia ke hospital mental segera. Kalau terus begini, nama kumpulan Yuntian akan jadi bahan ketawa. Encik Su, tinggal seminit. Bandar Peranginan Syurga Biru akan jadi sampah tak bernilai, manakala dok kapal nilainya akan melambung. Cukup, Chen Fan. Kumpulan Yuntian, terlepas peluang ini kerana degilnya kau. Berani lagi kau merepek di sini? Chen Fan, kau selamatkan nyawa saya. Saya bantu kau menawar dok kapal. Kita dah selesai. Jangan jumpa lagi. Janganlah, Encik Su. Tunggu sebentar. Kita akan menang lagi, Encik Su. Chen Fan, sungguh sakit parah kau. Sudah sampai saat ini, masih nak menang balik? Pengerusi Wang, bagaimana kalau kita biarkan dia saksikan sendiri? Impiannya hancur? Betul kata awak, pengacara. Tukar skrin, tunjukkan harga saham. Dok kapal buruk itu nak langgar syurga biru? Hari ini, saya nak tengok caranya. 20. 19, 18. 19, 18. Kalau betul buat, nanti malu habis. Saya nak tengok. Kau dipermalukan. Lepas ini, nak harap siapa lagi? Chen Fan, selepas ini pengerusi Wang akan jadi Raja Hai Cheng, manakala aku Cui Lili akan jadi kewujudan yang kau takkan mampu gapai seumur hidup. 3, 2, 1. Ini tak mungkin. Ini tak mungkin. Rangkaian rosak ke? Pengacara. Rangkaian ada masalah? Sila periksa. Rangkaian normal sepenuhnya. Data disegerakan dengan tepat. Ini harga saham SC dok kapal, masa nyata. Chen Fan, apa sebenarnya berlaku? Macam mana kau tahu? Saham dok kapal akan naik mendadak? Bukankah aku dah lama beritahu kau, projek lain semua sampah. Hanya dok kapal, satu-satunya sasaran emasku. Walaupun dok kapal buruk ini naik ke 3,2 bilion, baru balik modal. Jangan berlakon. Betul. Projek percutian syurga biru pengerusi Wang bernilai ratusan bilion. Nak banding apa dengan dia? Nasib baik saja. Nanti turun balik. Kata benar menyakitkan. Berita dah sampai kan? Pengacara? Apa? Negara Yuan dilanda tsunami besar. Ibu kotanya tenggelam sepenuhnya. Apa kau merepek? Negara Yuan negara pedalaman. Mana ada tsunami? Memang benar. Tengoklah. Sekarang ada berita kecemasan. Pada pukul 3 petang waktu negara Hua, di lembangan lautan, telah berlaku tsunami besar secara tiba-tiba. Ombak besar melanda negara jiran Yuan. Oleh kerana seluruh negara Yuan bermuka bumi rendah, dilanda limpahan laut yang dahsyat. Ibu kotanya telah tenggelam sepenuhnya. Berdasarkan anggaran awal pakar, kawasan bencana di negara Yuan perlu sekurang-kurangnya 50 tahun untuk pulih sepenuhnya. Ini macam mana boleh jadi? 50 tahun baru pulih? Syurga biru aku. Tidak. Duit aku. 10,4 bilion aku. Pengerusi Wang. Pengerusi Wang. Pengerusi Wang. Negara Yuan pun dah tiada. Projek yang dibina tu. Ada apa guna lagi? Aku nak duit dikembalikan. Pulangkan duit, pulangkan duit, pulangkan duit. Semua bertenang. Wang bidaan sudah dibayar ke negara Yuan. Tsunami adalah force majeure. Tak boleh minta bayaran balik. Presiden Su, Chen Fan betul-betul tepat ramalannya. Negara Yuan memang ada masalah. Kalau bukan Chen Fan, yang rugi habis-habisan. Sudah tentu aku. Chen Fan, bagaimana awak tahu semua ini? Presiden Su, sini terlalu kacau. Jom kita pergi. Di negara Yuan, disebabkan tsunami besar, banyak syarikat negara Hua terjejas teruk. Daripadanya, kumpulan Fugi yang menang projek syurga biru, rugi paling teruk, mencecah 10,4 bilion euro. Selain itu, dalam sesi bida ini, sasaran SY dok kapal yang asalnya tidak diyakini atas permintaan pembinaan semula menjadi kejutan terbesar. Harga saham melonjak 20 kali ganda, nilai pasaran melebihi 18 bilion euro. Tutup sekarang. Pengerusi Wang, jangan marah. Minumlah ubat dulu. Dok kapal rosak naik sampai 18 bilion euro. Kalau begitu, Chen Fan kini
Nilai bersihnya berbilion? Nampaknya dia dah kaya. Nak balik, kan? Aku bagi tahu kau. Kalau aku bankrupt, yang pertama aku bunuh kau. Cuma 10 bilion euro saja. Perlukah marah begitu? Pengerusi, Anda dah sampai. Seluruh harta aku habis lesap. Tolong selamatkan aku. Bukan masih ada 2 bilion lebih? Takkan mati. Chen Fan bekas kekasih kau. Bukan, pengerusi ya. Aku dah lama tinggalkan dia. Aku dengan dia langsung tak ada hubungan lagi. Jangan takut. Aku cuma ingin tahu, seseorang yang 20 tahun lebih langsung tak berjaya. Macam mana dalam beberapa hari saja boleh berubah sepenuhnya? Chen Fan, awak gunakan benda ini untuk tahu negara Yuan akan dilanda tsunami? Betul. Ini dicipta kawan saya yang buat kajian geologi. Dia yang hasilkan. Boleh ramalkan risiko gempa bumi di mana-mana lokasi di dunia. Dan lihat sini. Tanda merah menyala. Ini bermakna kawasan laut ini berisiko tinggi berlaku gempa. Gempa kuat di kawasan pesisir selalunya diikuti tsunami. Oh, begitu rupanya. Boleh ramal gempa. Seminggu lebih awal, fungsinya memang besar. Ya, nampak macam globe biasa saja, tapi hebat sangat. Barangan pos masa depan memang hebat. Malangnya, tiada siapa percaya. Aduh, hello ya. Saya ada maklumat penting. Seminggu lagi, ibu kota negara Yuan akan dilanda tsunami. Awak, Tuan, jangan guna saluran kecemasan untuk bergurau. bukan hello? Sebelum tsunami berlaku, tiada siapa percaya. Kami pun begitu. Chen Fan, saya minta maaf sebab layanan saya dalam sesi sebut harga. Presiden Su, kenapa awak minta maaf? Kalau bukan kerana awak, saya takkan dapat dok kapal ini. Baiklah. Tolong tanda ini. Perjanjian pemindahan ekuiti. Chen Fan, awak nak pindahkan 30% ekuiti dok kapal kepada saya? Encik Su, ini duit awak sendiri. Beli guna duit awak. Kalau tak ada awak, 3 bilion euro tu langsung tak dapat. Projek ni, 30% ekuiti ni, memang hak awak. Tapi nilai pasaran dok kapal ni sudah melebihi 18 bilion euro, 30%, 54 bilion euro. Saya tak boleh terima habuan besar ni. Tak boleh, kontrak ni saya tak boleh tanda. Alah, Encik Su, janganlah malu-malu. Ini bukan sekadar nak bayar balik 3 bilion euro tu je. Saya nak minta tolong awak uruskan dok kapal ni. Kalau tak, saya ni penganggur. Nanti kilang ni, saya bangkrapkan. Tapi, Alah, jangan tapi-tapi. Kalau awak tak setuju, saya terpaksa jual je kilang ni. Encik Su, niat baik Encik Chen ni ikhlas. Terimalah. Lagipun, buat sekarang memang perlukan aset ni. baiklah. Chen Fan, terima kasih. Sekarang, saya berhutang lagi. Budi yang sangat besar. Encik Su, jangan cakap macam tu. Tak. Buat tak tahu betapa pentingnya aset ni untuk saya. Sebenarnya saya asalnya keluarga Ye. Keturunan Ye. Ketua, seminggu lepas, telefon ramalan tsunami negara Yuan. Dia orangnya, dengan bantuan Su Qingran, dia menangi SW dok kapal. Dialah satu-satunya pemenang dalam sesi sebut harga ni. Boleh ramalkan seminggu lebih awal, tsunami besar. Dan anak perempuan klannya berkait rapat. Cemba ini pasti ada rahasia yang tidak diketahui orang. Sediakan pesawat ke Haicheng. Ya, Klan Ye. Itukah yang beraset triliun? Si kaya raya klan Ye. Alamak. Rupanya Su Qingran dipaksa ke Haicheng oleh ibu tiri yang kejam dan keluarganya. Anak perempuan sulung klan Ye, patutlah dia tak tertarik langsung. Dengan 30% saham itu, Mengikut wasiat ayah saya dan adik tiri saya mesti buka syarikat masing-masing. Syarikat siapa lebih maju, dialah ketua klannya. Yang seterusnya, tapi klannya ada usaha. Ibu saya berpuluh tahun. Saya tak akan serahkan kepada orang lain. jadi sebab itu kau nak rebut projek bandar percutian itu? Sekarang dengan bantuan 30% saham kau, saya sementara menang. Tapi, adik tiri saya gila. Dia buat apa saja. Chen Fan, saya takut dia akan cederakan kau. Presiden Su, kita akan kongsi sekarang. Apa saja helah dia, saya akan tolong kau hadapi. Chen Fan, sebenarnya saya nak tahu, kenapa kau selalu tolong saya? Saya pun tak tahu. Mungkin ini takdir. Takdir.
Chen Fan, panggil saya King Ran. Baiklah, saya pergi siapkan dokumen pelaburan dok kapal. Chen Fan, jumpa esok. Baik, Presiden Su. Chingran, jumpa esok. Baru jadi bilioner. Takkan nak kawin pula? Tak sangka Su Chingran, si gunung ais itu pun cair akhirnya. Awak, Sayalah si gila yang dikata kakak saya. Ye Ziling. Yedziling. Yedziling. Anak kedua klan Ye, kenapa datang secepat ini? Tak boleh, Chingran kena cepat balik. Jangan panggil sesiapa. Kalau tak, saya tak jamin keselamatan mereka. Xiaofan, Ye Ziling gila. Lepaskan saya. Mak, Dr. Lee, saya. Ikut saja. Apa saya cakap? Awak nak buat apa? Nanti awak tahu. Sudah, ikut saya. Mana dia? Hello, saya Long Chi. Tolong siasat. Ketua Chen Fan diculik oleh Ye Ziling. Ye Ziling? Kenapa dia cari Chen Fan? Mungkin kerana Cimpang dan Sushi orang terlalu rapat. Ye Ziling nak balas dendam. Ketua nak pergi ke rumah Ye, minta dia balik. Ini melibatkan pergaduhan ketua klannya. Kita tak boleh campur tangan. Chen Fan. Undur dulu. Saya harap Ye Ziling kali ini tak akan keterlaluan. Tunggu. Chen Fan. Haha, tak sangka kita berjumpa lagi. Buat saya rugi puluh bilion. Hari ini saya mesti pukul mati kau. Siapa benarkan kamu bertindak? Pergi ke bilik sebelah. Jaga baik-baik Limang Meng dan Ibu Chen Fan. Tanpa kebenaran saya, sesiapa tak boleh masuk. Ya, Presiden Ye. Chen Fan, semua dah pergi. Sekarang kita boleh berbincang baik-baik. Cik Ye, kita tak kenal. Apa nak bincang? Tak kenal? Chingran tak dapat dihubungi. Saya pula tiada pos masa depan baru. Macam mana ni? Kau dah rosakkan 2 rancangan saya. Saya tolong kau ingat-ingat. 2 kali. Masuk kau hal sesi sebut harga dan kali lepas hantar orang untuk bunuh Chingran pun kau? Taklah terlalu bodoh. Saya siasat kau. Dulu kau cuma seorang yang tak berjaya. Macam mana dalam beberapa hari boleh berubah sepenuhnya? Macam mana kau capai semua ini? Kalau saya kata nasib saya baik, kau percaya? Apa pendapat kau? Nampaknya kau tak nak bekerja sama baik. Jangan salahkan saya terhadap 2 orang sebelah tu. Tunggu, jangan sentuh mereka. Saya beri semua saham dok kapal kepada kau. Itu lebih 100 bilion. Kau berikan semua pada aku. Tak ada pilihan. Siapa suruh aku tertangkap oleh kau? Lepaskan aku. Lebih 100 bilion itu cukup untuk bantu kau raih posisi ketua klannya. 100 bilion? 100 bilion aku? Bila aku bebas, 2 tanah ini dapat. Aku pastikan kau bayar balik berganda. Kenapa kau ketawa? Aku tak bergurau. Lebih 100 bilion ini, kau buang begitu sahaja. Aku tiba-tiba faham kenapa Su Chingran sangat tertarik pada kau. Aku ubah fikiran. Duit dan orang, aku nak kedua-duanya. Asalkan kau setuju bersama aku, bukan saja aku lepaskan kau. Lebih 100 bilion itu masih jadi milik kau. Cik Ye, lelaki macam mana pun kau boleh cari. Kenapa perlu begitu? Ibu Su Chingran bunuh ibu aku. Jadi semua tentang dia. Aku nak rampas semua. Ibunya bunuh ibumu? Ini tak sama dengan kata Chingran. Ibu aku jadi orang ketiga. Memang benar, dibunuh oleh ibunya. Dendam bunuh ibu, tak boleh hidup bersama. Perseteruan keluarga kaya kamu memang rumit. Tapi, kalau boleh jadi, lelaki ketua klannya, kedengaran tak buruk juga. Kau setuju? Hanya bodoh akan tolak. Sayang Ziling, tolong lepaskan tali aku. Kalau layan aku baik, aku mungkin jatuh cinta padamu.
kerja melayan orang. Serahkan pada kau saja. Dr. Lee, Cik Ye itu, dia kan betul-betul nak celakakan Chaufan, kan? Jangan risau, Makcik. Kami okey saja. Sudah sampai saat ini, cuma boleh cari si tua bangka itu. Akhirnya si gadis kurang ajar ingat ayahnya. Aduh, lupa tutup bunyi. Ulangkan pada aku. Cari orang. Diam. Bising lagi, aku koyak mulut kau. Pengerusi Wang? Siapa sebenarnya Li Tianyu ni? Tak kisah siapa dia jalan. Beritahu pengerusi dia dulu. Alamak. Pengerusi jangan-jangan dah kenapa apa? Cepat buka pintu. Alamak pengerusi jangan-jangan dah kenapa apa? Cepat buka pintu. Aha, Berani sentuh aku. Lupa bagi tahu kau, aku ni jalan hitam 10 peringkat. tangan aku. Siapa suruh korang masuk? Keluar. Pengerusi ini dah terlampau seram. Baru bagus. Si kura-kura hijau tu pasti mati hari ini. Berani lawan aku. Inilah akibatnya. Gila kau. Tangan kaki patah. Macam mana ni? Betul. Aku memang gila. Hari ini di depan Su Qingran, aku akan tidur dengan kau. Nak tengok juga, boleh tak korang bersama lagi? Susunan takdir. Chen Fan. Chen Fan, kenapa kau hubungi aku sekarang? Kakak, lama tak jumpa. Tengok siapa ni? Chen Fan. Ye Ziling, apa yang kau buat padanya? Lepaskan dia. Lepaskan tak boleh. Tangan dan kakinya patah. Aku nak bawa dia ke tempat aku. Jaga dia sekejap. Ye Ziling, kau berani buat begini kepadanya? Qingran, jangan pandang aku baik-baik saja. Masih berlagak. Su Qingran. Hari ini aku tolong kau uji kekasih kecil kau ini. Tengok dia mampu ke tidak. Jangan. Su Qingran. Aku bukan saja nak tidur dengan lelaki kau. Aku nak rampas kedudukanmu dalam klannya. Semua yang kau ada, aku akan ambil semua. Lelaki anjing, seumur hidup aku belum pernah bersama lelaki. Hari ini kau dapat untung. Ya Ziling kau. Hinaan hari ini, aku Chen Fan akan balas 100 kali ganda nanti. Berhenti. Pengerusi Ye. Chen Fan. Pembantu Chen Fan dah sampai. Pengerusi Ye. Mereka pembantu Chen Fan. Kamu tahu siapa dia? Berani buat hal di sini? Tak nak hidup lagi? Walaupun dia ketua klannya, pun tak berani cakap macam ni dengan aku. Ye Ziling, kenal ini? Tanda ini, kumpulan naga negara Hua. Kumpulan naga. Bukankah itu hanya wujud dalam novel? Ia benar-benar wujud. Apa kumpulan naga atau ayam? Puan Ye suruh orang bunuh dia. Dasar perempuan jahat. Dia pengawal di Raja Negara Hua. Commander Long, tolong selamatkan Chen. Apapun kumpulan naga, awak tak berhak pergi cari lelaki buat suka-suka. Apa awak cakap? Anissa ya, oleh awak. Ye Ziling, cari lelaki, itu hal awak. Tapi Chen Fan ialah ahli akademik kanan negara Hua. Jangan sentuh dia. Tapi Chen Fan ialah ahli akademik kanan negara Hua. Jangan sentuh dia. Ahli akademik kanan, dia... Commander Long, bukankah dia cuma juru jual yang merayu pelaburan? Mana mungkin dia ahli akademik kanan? Ya, betul. Mesti awak silap. Tidak silap. Encik Chen Fan, atas sumbangan istimewa dalam ramalan gempa bumi, telah dilantik khas oleh Jabatan Geologi sebagai ahli akademik kanan. Ini dokumen pelantikan yang baru dikeluarkan. Lelaki tak guna ini, rupanya ada kebolehan. Mesti alat ramalan gempa bumi. Saya ditemui. Aku banyak kebolehan. Commander Long, perempuan gila ini, mau pelakar ahli akademik ini. Tangkap dia. Apa awak kata? Ye Ziling, cukuplah. Mesyuarat Agung Klan Ya hampir tiba. Awak masih nak kami tangkap sekarang ketika masa genting begini? Commander Long,
Hari ini saya beri muka. Masalah dengan Chen Fan tak selesai. Saya akan cari awak lagi. Pengerusi ya, tunggu saya. Commander Long, you biarkan mereka pergi begitu saja. Profesor Chen, maafkan kami. Klan Ye di negara Hua, pengaruhnya sangat besar. Sebelum pilihan raya klan Ye tamat, kami tak boleh buat sebarang tindakan. Tangan dan kaki aku ini tak patah percuma. Profesor Chan, alat ramalan gempa bumi awak itu sangat berguna. Sebagai balasan, kumpulan naga kami akan jamin keselamatan keluarga awak. Tentang tangan kaki awak, Aduh, sakit. Xiaofan, awak okey tak? Mak, saya okey. Seorang Ye Ziling, seorang Long Yi, semakin teruk tindakan mereka. Nasib baik tangan kaki selamat. Mak, Dr. Lee mana? Dr. Lee dia... Saya tak akan balik sampai mati. Lupakan hasrat awak itu. Dr. Lee, awak... Chen Fan. Saya merayu pada awak. Tolonglah saya. Jadi teman lelaki saya? Hah? Qingran, Chen Fan. Chen Fan, keadaan kamu macam mana sekarang? jangan risau, nasib baik orang kumpulan naga. Datang tepat masa. Qingran. Baguslah. Kamu dekat hotel mana? Saya nak pergi jumpa kamu sekarang. Jangan, Qingran. Jangan datang dulu. Oh, Qingran, Dr. Lee dan mak saya penat seharian. Nak rehat awal, nanti saya jumpa awak. Chen Fan, adakah Meng Meng marah? Saya libatkan awak? Tak, Qingran, awak salah faham. Saya yang cuai. Saya tak sangka Ye Ziling si gila itu sanggup buat apa sahaja. Jangan risau. Saya pasti beri penjelasan. Ye Ziling. Presiden Su, tenang. Pemilihan klan Ye nak mula. Sekarang, belum sesuai ambil tindakan. Hutang ini nanti saya kira dengan dia. Tapi Wang Deva dan pasangan itu, saya nak mereka hilang dari Hai Cheng. Bukan, Qingran, nampaknya dia salah faham. Dr. Lee, kita sembunyikan darinya. Baik ke? Saya pun tak nak. Tapi dulu, saya halang awak berdua. Kalau dia tahu saya cari awak, pura-pura jadi teman lelaki saya, dia pasti gelak saya. Tapi saya rasa tak berapa kena. Awak dengan ibu bapa, cuba bincang lagi. Tak boleh. Mereka cuma nak saya kahwin dengan orang kaya. Saya asalnya nak kekal di Hai Cheng tak pulang. Tapi datuk saya sakit. Kalau saya tak pulang, mungkin Chen Fan. Saya di Hai Cheng memang tak kenal ramai orang. Lelaki yang boleh diharap hanya awak seorang. Saya... Chen Fan, Dr. Lee sebelum ini banyak tolong kita. Sekarang dia dalam kesusahan. Mesti kita tolong. Baiklah. Dr. Lee, saya setuju. Tapi saya tak pernah berlakon pun, nanti ketahuan. Jangan salahkan saya. Jangan risau. Asal ikut saya, pasti boleh tipu si tua kedekut kita. Harap-harap. Alamak. Sayang kecil. Dibalikkan dengan kumpulan naga. Pengerusi Wang, jangan-jangan Chen Fan guna kumpulan naga untuk balas dendam? Tak usah takut ada pengerusi ya. Siapa berani sentuh kita? Pengerusi Wang tak kena. Kumpulan Yuntian keluarkan perintah sekatan. Semua pembekal nak hentikan kerjasama. Apa? Berapapun habuan bagi pembekal, belikan laluan dengan Wang. Tak percaya, sebuah kumpulan Yuntian boleh sekat kita. Tak boleh pengerusi Wang. Dalam akaun syarikat kita, hanya 2 bilion lebih wang tunai. Semua dipindahkan pengerusi Ye. Sialnya kumpulan naga. Chen Fan, saya mesti rebut kau. Siapa? Pengerusi Ye. Kenapa awak pindahkan duit dalam akaun saya? Duit awak. Wang itu asalnya saya pinjamkan pada awak untuk ikut sebut harga. Saya ambil balik, ada masalah? Bukan, Su Qingran. Kenakan sekatan pada saya. Saya harap sangat pada wang ini untuk modal pusingan. Ya, pengerusi Ye, kami semua ikut arahan awak untuk uruskan. Awak tak boleh tinggalkan kami. Kenapa gelisah?
Tunggu saya jadi ketua klannya. Nanti saya pasti kembali ke Haicheng bantu kalian. Bukan. Cukup. Sebelum pilihan raya tamat, jangan ganggu saya. Pak Cik, awak dah sampai. Pengerusi Wang. Bolehkah kita bertahan sampai hari pengerusi jadi ketua? Bertahan apa? Tinggal setengah bulan lagi. Syarikat kita bangkrut. Yezeling ini sungguh anggap saya cuma bidak. Macam mana? Kalau tak kita minta tolong Chen Fan, suruh dia bantu kita. Diam. Suruh saya tunduk pada si comel itu. Lebih baik saya terjun dari sini. Nak jatuhkan saya? Negara Hua ini besar. Bukan cuma klan Ye saja. Ini memang pakaian buat orang, pelana buat kuda. Chen Fan tak sangka awak nampak handsome bila berhias. Mang Meng, saya cakap. Awak hias saya begitu rapi. Jangan-jangan main wayang jadi benar. Awak jatuh cinta pada teman lelaki sementara ini? Alah! Janganlah berlagak. Aku cuma takut pakaianmu. Terlalu sederhana. Dan ibu bapa aku nampak. Penampilan sekarang memang sudah okey. Cuman beli hadiah sikit lagi bagus. Hadiah. Jangan risau, balik dulu. Hadiah serahkan pada aku. Wait, Chen Fan. Kau ada duit ke? Kau tak payah risau. Aku ni bos besar, bernilai ratus bilion. Simpan ni. Tambah pula dengan pil ajaib kecil ni. Nanti tengok si tua tak sedap diri ni. Boleh cakap apa lagi? Lebih 100 juta. Pengerusi Wang, duit kita asalnya pun tak banyak. Perlu kesiapkan hadiah seberat ini? Kau faham apa? Itu keluarga Li Jinghai. 100 juta lebih ni di depan dia. Cuma batu loncatan. Keluarga Li ini sebenarnya apa latar belakangnya? Keluarga Li ialah keluarga perubatan terunggul negara Hua. Walaupun aset tak banyak, tapi dah selamatkan banyak orang berpengaruh. Asalkan dapat rapat dengan mereka. Apatah lagi Su Qingshan. Klan Ye pun kena beri laluan pada kita. Pak Cik. Barang dah siap. Tahu macam mana nak cakap kat keluarga Li? Pak Cik jangan risau. Aku dengan anak perempuan sulung keluarga Lee. Rakan sekelas sekolah menengah. Persahabatan ni, tambah dengan hadiah berat ni. Aku pasti boleh dapatkan dia. Jadi menantu idaman keluarga Lee. Bagus. Keluarga Wang boleh bangun atau tidak. Semuanya bergantung pada kau. Siapa sangka, aku ada aset berbilion-bilion, tapi saham tak boleh cair. Tak dapat keluarkan langsung. Hai Mang Meng. Hai Chen Fan, aku tunggu lama dah. Kau sampai belum? Maaf, skuter elektrik tak ada bateri. Nak sampai dah. Hadiah tu, aku suruh kau beli. Beli ke tak? Ini ada sedikit masalah. Hai Mang Meng. Mak bapak kau suka susu rasa apa? Susu apa? Budak nakal. Berdiri depan pintu buat apa? Masuklah cepat. Aku dah kena tangkap dengan ayah aku. Cepat datang sini. Hai. Masuklah, masuk. Tak apa, beli apa-apa je. Lebih baik daripada kosong tangan. Pos masa depan. Budak nakal. Sayap kau dah keras betul. Hilang 3 tahun. Kalau bukan Datuk sakit teruk, kau memang nak tak balik buat selamanya? Alamak Meng Meng, bukan mak bapak nak marah. Kau kan perempuan, luar sana tak selamat. Siapa suruh paksa aku? Pergi temui jejaka? Pada aku, rumah ni lebih bahaya 100 kali ganda. Kau masih berani membantah. Kami cuma ada kau seorang anak perempuan. Kalau tak segera cari pasangan kahwin dan beranak, warisan perubatan keluarga Lee, macam mana nak sambung? Hanya demi warisan yang kau sebut tu, nak paksa aku kahwin dengan orang asing yang tak kenal? Kalau betul-betul nak warisan, ayah dengan ibu, baik beranak 2 lagi. Kenapa nak susahkan aku? Kau! Meng Meng, macam mana kau cakap dengan ibu bapa? Cukup! Budak degil! Hari ini sebab kau dah balik, jodoh ini kau kena terima juga. Aku dah pilihkan orang untuk kau. Xiao Wang, keluar sini. Meng Meng, sudah 7 tahun. Akhirnya aku jumpa kau lagi. Kau siapa? Kita kenal ke?
Sorry, Cing Nang, identik. Kau buat lawak ke? Aku Wang Cai. Kita sekelas dulu. Aku duduk baris belakang. Wang Cai? Oh. Aku ingat sekarang. Yang kena buang sekolah. Sebab gaduh beramai-ramai itu. Si tua bangka, kau nak orang sampah macam ni? Jadi calon aku? Xiao Wang, ada hal macam ni ke? Itu sebab ada urusan keluarga, sibuk jaga perniagaan, saja pindah sekolah. Wei, Meng, aku tahu kau tak suka. Tengok calon jodoh. Macam ni, biar aku tunjuk ikhlas aku dulu. Pakcik, makcik, ini hadiah kecil, khas untuk kalian. Edisi terhad, jam tangan Patek Philippe. Dan gelang giok hijau Maharaja. Harap kalian sudi menerimanya. Bagus. Alamak. Kamu datang saja. Bawa hadiah mahal begini. Untuk apa? Terlalu menganggap kami orang luar. Syawang, kamu memang mengambil berat. Tak tahu malu betul? Barang sedikit begini, boleh beli hati kamu berdua. Meng, rantai ini aku pilih khas untukmu. Harap kamu suka. Ini rantai edisi terhad yang dilelong oleh rumah lelong antarabangsa baru-baru ini. Lautan hati kan? Alamak, aku dengar harga lelong rantai ini lebih 50 juta. Wah, Meng, lihat syawang terhadapmu, sungguh mengambil berat. Meng, hanya kamu yang layak dengan kemegahan. Lautan hati ini, mari. Aku tolong pakai untukmu. Siapa nak rantai buruk kamu? Menjijikkan. Budak perempuan kurang ajar. Xiao Wang baik hati, hantar hadiah untukmu. Kamu tak hargai pun tak apa. Macam mana boleh cakap begitu? Pakcik, jangan marah Meng. Salah aku. Meng, lihat Syawang betapa bertimbang rasa. Kami sudah siasat. Dia muda dan berjaya. Kamu jangan berlagak seperti budak. Siapa yang puas hati? Siapa kahwin dengannya? Sejujurnya, aku dah ada teman lelaki. Apa kamu cakap? Meng, aku sampai. Dengar, teman lelaki saya sudah sampai. Dia lebih baik daripada Wang Cai ini, 1000 kali ganda, 10.000 kali ganda. Awak. Hai semua. Meng, inikah teman lelaki yang kau cari? Yang lebih baik 10.000 kali daripadaku? Dari lombong mana kau gali dia? Budak perempuan, jelaskan sekarang. Chen Fan, kenapa kau jadi macam ni? Bukan. Motor elektrik terbalik ke parit. Saya bersusah payah keluar. Hadiah yang saya suruh kau beli, jangan-jangan berjatuh karet juga. Tak ada. Meng, jangan risau. Saya pasti buat kau bersinar. Ayah, Chen Fan cuma ada sedikit kemalangan kecil. Tengok dia bawa hadiah untuk awak semua. Inikah hadiah yang kau sediakan? Pakcik, makcik, saya tak tahu awak suka susu perisa apa. Hadiah kecil sebagai tanda hati. Macam ni. Alamak. Susu segar dengan biskut salji. Hadiah yang sangat berat. Mesti bernilai RM100. Haha. Saya nak mati ketawa kau. Budak perempuan, kau tengok sendiri patut ke? Ziarah rumah bawa benda macam ni? Kau tak nak temu janji pun? Tak boleh cari orang sesuka hati nak tipu kami. Chen Fan, kau nak saya bersinar macam ni kan? Saya tak boleh keluarkan saham saya. Wang tunai saya cuma cukup untuk beli ini. Kalau tak ada duit, boleh minta pada saya. Kau dah rosakkan semua. Tengok. Rantai lautan hati bernilai 50 juta. Barulah ini sesuai untuk Meng. Kau lebih baik ambil barang buruk kau ini dan keluar dari keluarga Li. Mulut kau sangat busuk. Tak tahu nak gosok gigi sebelum kerja? Budak tak guna, apa kau cakap? Nak cuba? Saya halau kau sekarang. Ni rumah saya. Kenapa halau teman lelaki saya? Paman, lihatlah saya ini. Cukup. Budak perempuan tak guna. Wang Cai cakap betul. Orang macam ini tak layak masuk rumah keluarga Li. Saya tak peduli apa hubungan kau dengan anak perempuan saya. Sebelum saya pukul orang, segera pergi dari sini. Tunggu. Ada apa lagi? Cuma hadiah perkenalan saya. Apa? Cuma hadiah perkenalan saya. Apa? Dan buku ini barulah hadiah sebenar saya untuk keluarga Li. Ini. Betul. Ini kitab King Nang Hua Tua yang hilang hampir 2000 tahun. Kitab King Nang Hua Tua?
Paman, makcik, saya tak tahu sama ada nilai buku ini cukup untuk kami tinggal. Bukan. Cuma buku buruk saja. Apa kau nak tunjuk hebat? Buku buruk. Pakcik tak faham pun tak apa. Tapi kamu patut tahu nilai buku ini. Kitab Ching Nang Hua Tua. Kitab suci perubatan negara Hua. Kalau asli, nilainya tak terhingga. Benda ini sehebat itu? Chen Fan, dari mana kamu dapat buku ini? Aku beli di gerai tepi jalan tadi, cuma RM10. Kamu bergurau dengan kami? Tak mungkin baru digali dari tanah. Bukan pakcik dan makcik. Jangan dengar dia mengarut. Macam mana khazanah begini boleh ada? Di gerai tepi jalan? Tipu siapa? Memang pelik. Kitab King Nang sudah hampir 2000 tahun, sukar disimpan sempurna begini. Kan aku dah kata, dia pasti menipu kamu semua. Apa yang meriah sangat ni? Atok. Cucuku sayang. Akhirnya datang jumpa Atok? Ayah, kenapa keluar? Luar meriah sangat. Tak bolehkah aku keluar tengok? Cucu, ini teman lelaki kamu? Datuk Lee itu cuma penipu yang cari perhatian, langsung tak layak untuk Meng Meng. Penipu ke tak? Biarlah hamba lihat sendiri, bolehkah kitab ini dipinjam? Bolehlah. Silakan, Datuk. Chen Fan, buku ini betul ke? Jangan risau, asli tulen. Berlagak saja, nanti bila ketahuan, aku akan uruskan kau. Catatan isi kandungan ini. Ini. Atok. Cepat ambil ubat kecemasan, Datuk. Bagus, berani tipu Datuk. Dengan buku palsu. Sekarang apa lagi nak cakap? Buku sampah apa ni sebenarnya? Saya, kitab King Nang Hua Tua ini memang asli. Berani lagi nak berdalih. Kalau betul, kenapa Datuk pengsan? Pakcik penipu macam ni mesti dihukum. Jemput dia! Ayah Chen Fan bukan penipu. Budak tak guna, kau masih bela dia? Tangkap dan hantar ke balai polis. Tunggu, pakcik, yang penting sekarang, selamatkan Datuk dulu. Betul. Ubat. Atok. Kau doa saja Datuk selamat. Haha. Si miskin ini berani saing dengan aku. Nanti masuk lokap. Jangan. Berhenti. Cepat berhenti. Ayah, awak tak apa-apa? Kalau bukan, kerana ubat ajaib Meng Meng, tulang tua aku ini, dah lama jumpa maut. Apa ubat ini, anak? Kesannya luar biasa. Atok. Ubat ini pun Chen Fan yang beri. Apa tengok lagi? Cepat lepaskan. Penyelamat aku ini. Tunggu, Atuk. Anda pasti silap. Penipu ini baru saja. Tipu anda dengan buku buruk. Mana mungkin? Siapa kata ini palsu? Inilah kitab King Nang Hua Tua yang hilang. Lebih 2000 tahun yang asli. Anak muda, kitab kuno ini sangat penting untuk kajian perubatan kuno negara Hua. Jaga baik-baik. Atas nama dunia perubatan. Terima kasih. Datuk, aku langsung tak faham perubatan. Buku ini hanya di tangan anda, tokoh perubatan, baru bersinar semula. Anak muda, maksud kamu? Buku ini sebenarnya hadiah untuk keluarga Lee. Tak boleh ambil balik. Pedang untuk Wira. Kitab King Nang ini milik anda. Baguslah. Tidak tamakkan harta. Anggap harta negara biasa saja. Meng Meng, kamu pilih teman lelaki yang bagus. Datuk, maksud Datuk? Mengakui Chen Fan, teman lelaki saya? Tunggu. Datuk Lee, walaupun dia bernasib baik, jumpa buku buruk itu tak boleh jadi makanan. Pakcik saya, pengerusi kumpulan Fugui, bernilai puluhan bilion. Hanya saya layak jadi menantu Datuk. Pakcik kamu Wang Defa? Betul. Pakcik saya memang pengerusi kumpulan Fugui Wang Defa. Macam mana? Takut? Dunia ini kecil sungguh. Kamu tahu tak, Meng Meng beberapa hari lalu pernah diculik? Sebut hal ini buat apa? Meng Meng, jangan risau. Saya minta pakcik saya cari perompak itu dan tangkap mereka. Tuan Wang memang baik dan berprinsip.
Kalau begitu, kamu boleh balik tangkap pakcik kamu. Apa kamu merepek? Datuk, orang culik saya dulu ialah kumpulan Fugui. Wang Deva. Ini, Tak percaya? Lihat. Ini tak mungkin. Pakcik saya peniaga jujur. Mana mungkin dia? Kau culik cucu saya. Berani pula datang melamar. Berani sungguh kau. halau si bangsat ini. Keluar dengan dipukul. Ya, Pakcik, dengar dulu penjelasan saya. Dengar penjelasan saya. Pergi! Pulang beritahu Wang Deva. Suruh ditunggu. Pembalasan keluarga Li. Mang Meng. Maaf sungguh. Ayah, tak sangka jadi begini. Cukuplah. Mulai hari ini, Chen Fan adalah menantu keluarga Li. Siapa berani bantah, saya tak akan ampun. Baik, ayah. Akhirnya sandiwara selesai. Babak seterusnya bermula. Apa? Li Meng Meng anak sulung keluarga Li. Tak mungkin. Bukankah dia doktor? Klinik kecil di Haicheng? Mana mungkin? Sah benar. Pembalasan keluarga Li akan tiba sebentar lagi. Saya tak tahan. Kamu urus sendiri. Habislah. Pertama, diskat oleh Su Qingran. Sekarang pula musuhi keluarga Li. Memang nasib mahu hapuskan keluarga Wang. Pengerusi Wang, jom kita lari cepat. Lari ke luar negara. Selagi keluarga Li belum sampai, mereka tak jumpa kita. Jaringan keluarga Li luas. Bolehkah kita lari? Sekarang duit habis. Nak jadi pengemis di luar negara? Kalau begitu, apa yang nak buat? Ya, Ziling pun tak dapat dihubungi. Kita janganlah tunggu mati di sini. Jangan. Masih ada harapan. Cepat hubungi Chen Fan. Dia teman lelaki Li Meng Meng. Dia pasti boleh selamatkan kita. Cari Chen Fan. Pengerusi Wang. Tapi awak bukannya lebih rela lompat bangunan daripada tunduk kepadanya? Sekarang ni masa apa? Kalau tak tunduk sekarang, awak nak tunggu saya lompat bangunan ke? Cepat telefon. Sorak. Chen Fan, terima kasih banyak kali ini. Kalau bukan kerana awak, saya pasti dipaksa ayah untuk bersama dengan Wang Chai itu. Saya tengok lelaki itu berpura-pura baik. Sebagai teman lelaki awak pun tak mengapa. Jangan merepek. Tapi, cakap balik pasal ni. Macam mana awak ada semua barang bagus ni? Ubat yang boleh selamatkan nyawa, globe yang boleh ramal tsunami, dan kitab King Nang yang hilang hampir 2000 tahun. Jujurlah, dari mana awak dapat semua ni? Toshta, dari pos masa depan. Ini, mungkin Tuhan kasihan saya, sembunyi-sembunyi bagi. Baik, sandiwara pun dah habis. Bila awak nak putus dengan saya, Putus? Kita baru sahaja bersama. Kalau putus sekarang, bukankah rancangan kita terbongkar? Lagipun, ibu bapa saya baru saja. Setuju. Bagaimana kalau awak cuba bersama saya dulu? apa ni? Alamak, saya ada tarikan sehebat ini ke? Cik Li yang hebat pun, sungguh-sungguh. Saya akan ambil risiko ini. Chen Fan, mahukah kau menjadi Qingran. Chen Fan. Li Meng Meng. Kalian memang hebat. Bukan. Qingran, kenapa kau datang? Keadaan bukan seperti yang kau fikir. Li Meng Meng. Aku anggap kau kawan baikku. Tapi apa yang terjadi? Kau halang aku untuk bersama Chen Fan. Rupanya kau sendiri suka padanya. Bukan Qingran, jangan salah faham. Aku hanya bergurau dengan Chen Fan. Jangan tipu aku. Chen Fan. Li Meng Meng gadis baik. Aku doakan kau bahagia. Bukan. Qingran jangan pergi. Keluarga Meng Meng paksa dia berjumpa calon. Jadi diminta aku jadi teman lelaki sementara. Benar, Qingran. Wang Deva suruh aku berjumpa anak saudaranya. Allah ayah aku. Aku terpaksa minta tolong Chen Fan. Nasib baik ada Chen Fan. Halau Wang Chai itu. Kami takut kau salah faham, jadi tak beritahu. Benar. Sudah tentu, Meng Meng anak darah keluarga Li. Mana mungkin dia suka pada orang macam aku? Betul tak? Belum tentu. Aku pun dulu... Hai.
Hai Chen Fan. Kui Lili. Kau telefon aku. Ada apa? Wang Deva tak tahan lagi? Chen Fan. Atas hubungan kita dulu, tolonglah kami. Tolonglah, boleh tak? Saya tolong awak. Baik. Setengah jam lagi saya sampai. Baguslah. Terima kasih Chen Fan. Saya dah tahu awak. Chen Fan, kenapa layan perempuan itu? Mana lupa dia perlakukan awak macam mana? Betul. Pasangan tak senonoh itu pasti tak berniat baik. Chen Fan, jangan pergi. Jangan risau. Saya taklah sebodoh. Ditipu 2 kali oleh orang yang sama. Lalui semua ini, sudah tiba masanya selesaikan perkara dengan mereka. Macam mana? Chen Fan setuju datang? Setuju. Dia kata nak sampai. Bagus. Nampaknya si manja itu masih ada perasaan pada awak. Nanti dia sampai, awak merayulah padanya. Minta dia tolong cakap di depan keluarga Lee. Wang Dong. Kalau dia ambil peluang nak rujuk, macam mana? Terima sajalah. Lepasi halangan ini dulu. Lepas reda, kita boleh rahsia lagi seperti dulu. Wang Dong. Awak lebih fikir panjang. Wang Dong. Encik Wang Deva, saya datang kutip sewa tahun ini. Jumlahnya 28 juta. Sila bayar. Sewa beberapa lot je pun. Takkan lari. Pergi dulu. Kewangan akan bayar nanti. Maaf Encik Wang, bos kami kata, lewat sehari pun tak boleh. Kalau tuan tak mampu bayar, saya terpaksa kosongkan barang syarikat tuan. Apa kau cakap? Pengurusan teruk nak halau kami. Saya Wang Deva, berkecimpung di Hai Cheng. Sebelum kau lahir lagi. Encik Wang, kata-kata tuan tak betul. Hutang mesti dibayar, itu prinsip. Kami cuma ikut kontrak. Dulu saya kaya, kenapa tak sebut kontrak? Sekarang saya susah. Kau berani naik kepala saya? Hari ini saya beritahu kau. Sewa ini saya tak bayar. Cuba kau sentuh saya. Baiklah. Memandangkan kau langgar peraturan, mari sini. Halau mereka keluar. Cepatlah keluar. Tunggu abang. Kami akan dapat duit tak lama lagi. Diam. Tunggu kami bangkit semula nanti. Saya buat kau merayu pada saya. Nampaknya, saya datang tak kena masa. Chen Fan, tolonglah. Mereka nak halau kami. Kamu tahu dia siapa? Kamu semua dah habis. Selamat datang, bos. Kaulah bos mereka. Chen Fan, apa yang terjadi? Mereka kenapa? Aku nak tanya, kau ni betul-betul bodoh atau berpura-pura? Bukankah ini perkara yang sangat jelas? Akulah yang suruh mereka. Halau kau pergi. Bos, sisa yang kecil ini enggan bayar sewa. Kami sedang halau mereka. Kerja bagus. Bila habis kerja, pergi ke kewangan ambil angpau. Terima kasih, bos. Chen Fan, bukankah kau datang untuk tolong aku? Kui Lili. Dulu macam mana kau layan aku dan mak aku? Lupa? Kui Lili. Kenapa? Kita bercinta 3 tahun. Kenapa kau buat aku begini? Sebab kau memang sisa yang kecil. Kau sendiri miskin hingga berdering. Rumah pun ada mak tua nak jaga. Apa yang pengerusi wang boleh bagi aku? 10 hayat kau pun tak mampu bagi. Ini hospital. Tempat menyelamatkan nyawa. Dengan apa hak kau buat begini? Dengan hak apa? Dengan hak aku sebagai pemilik terbesar hospital ini. Semua di sini milik aku. Nak rawat si tua ni. Cari tempat lain lah. Kebaikan dan kejahatan akhirnya dibalas. Kini tiba masanya kau bayar hutang. Sekarang aku adalah pemilik bangunan ini. Bukan setakat halau kau, aku nak pastikan kau di penjara selamanya. Chen, Tuan Chen. Semua salah aku sebelum ini. Maafkan saya. Tuan berhati besar. Beri kami jalan keluar. Encik Chen, saya tahu salah. Maafkan saya. Saya ikut cakap Encik. Ya, betul. Encik Chen, bukankah Encik paling suka Lili? Saya kembalikan dia. Encik buat apa pun boleh. Maaf, ini bukan tong sampah. Tak terima sampah. Masa hampir tiba, polis yang tangkap kamu nampaknya hampir sampai. Wang Deva, Kui Lili, kamu disyaki dalam kes penculikan. Sekarang menurut undang-undang akan diambil tindakan. Tidak, jangan tangkap saya. Ini semua perbuatan Cui Lili. Tiada kaitan dengan saya. Kau merepek. Jelas-jelas kau yang buat untuk mengampu Ye Ziling. Kalau nak masuk penjara, kau yang patut masuk. Wanita tak guna. Berani kau fitnah aku. Lelaki wanita memang sepadan. Kekal abadi. Sudah, tak seorang pun boleh lari. Bawa semua pergi. Bawa pergi. Chen Fan, tolong saya.
Anak muda, nak ubah nasib, nak pijak semua yang hina kau di bawah kaki. Siapa tak nak? Datuk, terima kasih untuk pos masa depan. Saya benar-benar berjaya. Rasa dendam macam mana? Taklah sangat puas. Tapi akhirnya, selesai satu beban hati. Tapi, cuma tangkap 2 penjenayah. Ketua Long datang sendiri pula. Saya datang beritahu, keputusan hal itu Maksud awak, perkara yang awak siasat itu? berdasarkan siasatan kami, orang yang menyebabkan kematian Ibu Yesling adalah orang lain. Chen Fan, awak dah sampai. Wang Deva dah selesai? Dia dah dikurung. Saya datang untuk perkara lain. Kumpulan Naga telah jumpa beberapa jejak kisah lama klan Ye. Jejak apa? Pada masa itu, yang bunuh Ibu Ye Ziling bukan mak awak, tapi seorang lelaki yang bertudung. Lelaki bertudung? Ya, Ye Ziling mungkin digunakan olehnya. Pak Cik, awak pasti kali ini okey? Kumpulan naga kini sering awasi kita. Saya takut mereka campur tangan. Tenang. Di negara Hua, kumpulan naga boleh lindungi Su Qingran. Tapi di luar negara, Maksud awak, saya dah atur. Tunggu saja. Su Qingran terperangkap. Bila dia mati, di seluruh klan Ye, siapa boleh halang awak? bagus. Kali ini, saya mesti buat Su Qingran bayar hutang. Ibunya sepenuhnya. Hutang darah mak saya. Saya tunggu hari ini. Sudah lama. Sebenarnya, saya pernah sangka begitu. Cuma, tiada bukti langsung. Sekarang kalau kita dapat cari pembunuh sebenar, kau dengan Ye Ziling mungkin tak perlu lawan sampai luka parah. Hal ini, biar saya balik dulu, baru kita bincang. Kau nak keluar negara? Dok kapal sana, ada masalah, saya nak pergi selesaikan. Sambil itu, aset dok kapal akan digabung ke kumpulan Yuntian untuk persediaan mesyuarat pemegang saham klan Ye. Tapi, luar negara tak sama dengan negara Hua. Saya risau Ye Ziling dengan orang di belakangnya akan ambil tindakan ke atas kau. Kau pun tahu risaukan saya? Sepanjang masa ini, ada Meng Meng temankan kau. Kau gembira pun tak sempat, kan? Bukan dah diterangkan semuanya? Saya dengan Meng Meng itu palsu. Berlakon saja. Kau fikir begitu? Dia belum tentu. Presiden Su, masa untuk pergi? Chen Fan, tunggu saya balik. Jangan sampai Meng Meng ambil duluan. Macam mana? Tenang, pembedahan berjaya. Mak cuma perlu rehat beberapa hari. Boleh keluar hospital? Syukurlah. Susah payah kau, Meng Meng. Cuma ucapan terima kasih. Kalau tak, kau kawin saya lah. Ini tak boleh lah. Qingran balik esok, dia tahu nanti bunuh kita berdua. Qingran ini, kamu berdua tak sahkan hubungan. Takut saya ambil kau ke? Hai Qingran. Chen Fan, pemilihan klan Ye esok. Kamu wakili saya dulu? Dokumen berkaitan akan saya hantar. Ada masalah? Tak ada. Saya akan cuba selesai sebelum pemilihan tamat. Qingran, dia betul-betul okey ke? Meng Meng, saya kelang dulu. Kamu... Datuk, awak ada di sini? Rupa-rupanya saya overfikirlah. Pusinglah anak muda. Kamu semua kata, pemilihan klan Ye kali ini siapa menang? Saya lihat Su Qingran peluang paling besar. Lagipun dia pegang sebahagian saham SC Dok Kapal. Su Qingran jadi ketua keluarga paling baik. Ye Ziling perangai terlalu keterlaluan. Pakcik-pakcik borak apa ni? Tak ada. Cuma borak-borak kosong. Baiklah kalau tak ada. Kamu semua tahu,
Saya ni orangnya paling pendendam. Pemilihan tinggal 5 minit, nak bermula. Kenapa kakak saya belum sampai lagi? Ya, Su Qingran kenapa belum sampai? Dia takut kalah pada aku. Langsung tarik diri tak datang. Kalau macam tu, jawatan ketua keluarga aku bukan terlalu mudah dapatnya. Siapa kata Su Qingran tarik diri? Chen Fan, ini pemilihan klannya. Siapa benarkan kamu masuk? Presiden Su ada hal mendadak. Amanahkan saya wakili dia hadir. Ini surat kuasa yang ditandatanganinya. Chen Fan, Qingran masih tiada kabar? Kita hanya boleh tolong dia pertahan pemilihan dulu. Surat kuasa ini sah dan berkuat kuasa. Memandangkan semua sudah hadir, saya umumkan pemilihan klan Ye rasmi bermula. Sila kedua pihak mengikut wasiat ketua keluarga terdahulu. Kemukakan penyata perkembangan aset. Chen Fan, tak sangka kakak saya begitu percayakan awak. Saya nak tengok kali ini, awak boleh buat apa? Baik, awak mesti buka mata luas-luas. Sekarang saya umumkan keputusan kiraan aset. Jumlah aset Ye Ziling 12,36 bilion ringgit negara Hua. Chen Fan, aset dia kurang dari kita. Gila ini. Cuma sebanyak ini saja? Jumlah aset Su Qingran 16,53 bilion ringgit negara Hua. Mengikut peraturan pemilihan, pihak dengan aset lebih ialah Su. Tunggu! Saya ada satu lagi aset di sini yang belum dikira. Pakcik saya, Encik Chin Tian, telah memberikan semua aset kumpulan dinasti Qin miliknya kepada saya. Jumlahnya 8,78 bilion. Betul. Perjanjian pemberian lengkap dan sah mematuhi peraturan pemilihan ini. Jadi, aset terkini Ye Ziling adalah 21,14 bilion ringgit negara Hua, melebihi jumlah aset Su Qingran. Chen Fan, nampaknya saya sedikit lebih unggul. Chen Fan, macam mana ni? Macam ni caranya main ya? Nasib baik saya dah sedia. Ini ialah SY kapal, semua equity. Diberikan tanpa syarat kepada Cik Su Qingran. Diberikan tanpa syarat kepada Cik Su Qingran. Chen Fan, kau sungguh nak lawan aku? Ya Ziling, aku cuma tak mahu kau dipergunakan orang lain. Akhirnya celaka sendiri dan merosakkan klannya. Aku sudah siasat jelas. Yang bunuh mak kau dulu, bukan Ibu Qingran. Jangan cakap kosong. Senyap. Ini pilihan raya klan Ye, bukan tempat gaduh. Perjanjian pemberian aku ini tiada masalah, kan? Perjanjian pemindahan equity sah dan berkuat kuasa boleh dikira aset Su Qingran berdasarkan SY kapal, nilai pasaran semasa. Jumlah nilai aset ini ialah 72,1 bilion yuan negara Hua, maka jumlah aset pihak Su Qingran dikemas kini menjadi 237,4 bilion yuan negara Hua. Chen Fan, kita akhirnya menang. Qingran balik nanti, mesti gembira sangat. Usaha tak sia-sia. Bagus Su Qingran ketua. Klan Ye masa depan cerah. Kamu berdua, bila Cik Su balik, kali ini kita boleh raikan sepenuhnya. Cik Su, Ha ha ha. Kamu betul-betul rasa semua dah tamat? Kamu betul-betul rasa semua dah tamat? Apa kau ketawa? Chen Fan, aku nak tanya. Orang mati boleh jadi ketua klan Ye ke? Orang mati? Pakcik. Tuan-tuan, malangnya baru berita diterima dari negara Yuan. Cik Su Qingran di negara Yuan semasa meninjau projek jatuh ke air secara tidak sengaja dan telah meninggal dunia. Apa? Dia dah mati? Memang benar. Su Qingran dah tiada. Ini tak mungkin. Qingran mati? Tak mungkin, ini tak mungkin. Aku tak percaya. Chen Fan, cepat fikirkan cara Chen Fan. Apa lagi yang boleh dibuat? Dia boleh hidupkan orang mati ke? Mengikut peraturan pemilihan, sekiranya calon meninggal dunia, kedudukan ketua keluarga patut bagaimana? Mengikut peraturan pemilihan, disebabkan Cik Su Qingran meninggal dunia secara tidak sengaja, ketua baru klan Ye
akan ditangguhkan kepada dia. Aku tahu. Cingran masih boleh diselamatkan. Chen Fan, Tujuh hari bulan 7. Sehari sebelum pemilihan klan Ye. Ini mimpi? Atau Bukan mimpi, anak muda. Ini realiti yang kau akan alami nanti. Dato' itu kau? Beritahu aku. Adakah Kingran benar-benar akan mati? Mengikut susunan takdir, dia pasti mati. Tapi dengan kau, lain ceritanya. Apa maksudnya? Pilih merah, cerita akan terus ikut takdir. Tapi kau boleh pilih hitam. Mungkin boleh selamatkan kekasihmu. Mungkin langsung tak berjaya. Dan jatuh hancur berkecai. Anak muda, kau pilih yang mana? Aku yang dahulu. Kau sudah ubah takdirmu sendiri. Sekarang, masanya kau ubah takdir orang lain.